Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana cikgu boleh berjumpa walaupun tidak bersemuka, okey, bersama-sama dengan anak-anak Tiga Zulhal untuk PDPR mata pelajaran RBT bagi kelas yang pertama. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada pelajar yang mengikuti kelas cikgu ini. Okey, cikgu nak pelajar menumpukan memberi fokus kepada mata pelajaran RBT daripada awal sehingga habis kelas. Okey, cikgu dah share link buku teks digital bersama dengan kamu dan cikgu dah sedia maklum bahawa kamu pun dah ada buku teks tingkatan 3, betul tak? Okey, ni dia buku teks RBT tingkatan 3. Okey. So, apa yang perlu awak buat? Okey, mesti ada bersama-sama buku teks, buku log ataupun buku nota panjang RBT. Pelajar boleh guna buku yang tahun lepas punya ya. Okey, sambung. Buat bahagian partition. Okey, RBT tahun 2021. Okey. Jadi selepas mendengar video pengajaran pada kelas pertama ini, cikgu nak anak-anak cikgu membuat nota sebagai lebih kepada pemahaman kamu dan membuat latihan mengikut apa yang cikgu bagi tahu nanti. Okey, sudahkah bersedia anak-anak? Okey, alhamdulillah. Semoga anak-anak memberi fokus yang terbaik supaya anak-anak lebih memahami. Okey, cikgu nak share apa yang ada dalam buku teks kamu. Okey. Okey, ini adalah buku teks kamunya. Reka bentuk dan teknologi, betul? Okey, kita pergi kandungan yang pertama. Okey. Di mana kandungan pertama? Okey, sebenarnya tingkatan 3 awak belajar hanya 3 bab sahaja. Iaitu bab yang pertama ialah aplikasi teknologi, reka bentuk mekatronik. Okey, tajuk reka bentuk mekatronik nanti kita akan sentuh untuk 1.11 menyatakan maksud reka bentuk mekatronik, 1.12 mengenal pasti elemen mekatronik, 1.3 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey. Ini adalah objektif pembelajaran kamu lah untuk pada hari ini. Okey, bab seterusnya adalah bab 2, pembangunan produk. Dalam bab kedua ini, anda ataupun anak-anak mesti mempelajari macam mana penghasilan sesuatu produk. Dan bab ini juga anak-anak perlu menghasilkan produk gabungan 3 teknologi yang telah anak-anak pelajari sebelum ini dalam mata pelajaran RBT tingkatan 1 dan 2 atau RBT tingkatan 3. Okey, dan kita tengok seterusnya. Bab yang ketiga adalah reka bentuk perniagaan. Di mana anak-anak
belajar reka bentuk dalam perniagaan ini. Okey, setelah siap semua penghasilan produk. So, 3 bab saja yang anak-anak perlu pelajari dan cikgu sangat mengharapkan pada tahun 2021 anda ataupun kamu mesti membina satu azam supaya mencapai pencapaian yang terbaik dalam mata pelajaran RBT. Tidak susah, mudah sahaja. Buat apa yang cikgu suruh, rajin-rajin buat latihan kerana insya-Allah anda berjaya. Okey. Tajuk yang kedua ini penghasilan produk, maka ini akan diambil untuk pentaksiran tingkatan 3. Jadi, cikgu sangat mengharapkan awak membuat sesuatu yang terbaik mengikut arahan supaya produk yang dihasilkan adalah mencapai tahap yang terbaik. Okey, itu cikgu secara ringkas secara ringkas menerangkan kandungan dan bab-bab yang awak belajar dalam tingkatan 3. Okey, faham? Okey, kita teruskan. Okey, setelah awak faham, cikgu naklah dalam buku nota tu awak sebelum membuat nota, awak mesti tulis kandungan supaya awak akan tahu apa yang awak akan pelajari dan apa yang awak telah pelajari. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Cikgu nak ajar awak ni 1.1 dan 1.12 serta 1.13 pada hari ini. Okey. So, mekatronik ni cikgu tahu awak baru dengar istilah ni awak tidak guna pun dalam percakapan harian, tapi tanpa awak sedar dalam reka bentuk mekatronik sebenarnya apa alat yang ada sekeliling kita, kita telah guna sebenarnya. Tapi kita tak tahu peralatan yang kita guna itu mempunyai teknologi apa, reka bentuk apa sebenarnya. Okey. So, kita pergi kepada PDPR yang pertama, subtopik. Okey, cikgu share lagi satu slide. Okey. Okey, reka bentuk mekatronik. Okey, apakah dia reka bentuk mekatronik? Mula. Okey, 1.1. Okey, standard pembelajaran, pelajar boleh menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Okey, awak kena fahamlah selepas ni apakah dia maksud mekatronik. Okey, 1.12 mengenal pasti elemen mekatronik. Okey, 1.13 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada.
Okey, maksud reka bentuk mekatronik. Sambil tu awak boleh rujuk juga buku teks ya. Okey, mekatronik adalah satu bidang ilmu yang menggabungkan disiplin mekanikal, elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk menghasilkan suatu sistem yang berfungsi secara automatik. Okey. Maksud mekatronik ia menggabungkan 4 reka bentuk iaitu reka bentuk mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan. Okey, fungsi elemen elektronik pada produk sedia ada. Secara amnya, elemen-elemen ini akan digabungkan untuk menghasilkan sebuah sistem asas mekatronik. Okey, gambar yang di-share ini adalah gambar mesin basuh automatik. Kerana apa? Ia menggabungkan 4 reka bentuk iaitu reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk mekanikal dan reka bentuk pengawal atau caraan. Okey? Okey. Kejap. Cikgu. Sorry, kejap ya. Okey. Ni dah kan? Okey. Maksud reka bentuk mekatronik terikaskan kepada 4 reka bentuk ya, mekanikal, elektrik, elektronik dan pengawal atau caraan. Okey, ini adalah elemen mekatronik. Okey, gambar rajah yang boleh menerangkan mekatronik menggabungkan 4 elemen reka bentuk. Okey, dalam buku teks awak ada juga. Okey, ini kita dah tengok dah kan, mesin basuh automatik. Okey, gambar di sebelah kanan menunjukkan blok diagram reka bentuk elektrik. Reka bentuk mekatronik oleh mesin basuh. Okey, ini adalah contoh fungsi elemen elektronik pada produk sedia ada. Boleh rujuk juga buku teks. Okey. Sebab cikgu ambil ni semua dalam buku teks juga. Kalau mesin basuh, muka surat 21. Okey. Ni pintu automatik. Macam mana ia berfungsi dengan menggabungkan elemen ini. Elemen mekatronik. Okey, sistem mekatronik. Okey, di mana dalam sistem mekatronik ia mempunyai bekalan kuasa. Okey, bekalan kuasa ini berkait rapatlah. Okey, berhubung antara ketiga-tiga 4 bentuk ni. Okey, contoh mekanikal, contoh komponen. Okey, penggerak dia. Untuk mekanikal adalah motor, pneumatik, cahaya.
Penderia suhu, suis, cahaya. Okey, adanya komponen mekanikal ini, ia akan memberi isyarat kepada komponen reka bentuk elektronik di mana fungsi elektronik itu adalah penambah isyarat, masukan, input dan pengantara muka, interface. Selepas itu, ia memberi isyarat kepada kawalan dan pengatur caraan di mana contoh elemen adalah litar logik dan pengawal mikro. Setelah itu, kawalan pengatur caraan akan memberi syarat kepada elektronik dan sehinggalah penambah isyarat masukkan input dan pengantara muka, interface. Okey, ini adalah macam mana sistem asas mekatronik ini berfungsi. Okey, contoh produk sedia ada lagi yang mempunyai elemen mekatronik. Okey, dalam buku teks awak pun ada juga. Kereta kawalan jauh, muka surat 19. Kereta mainan kawalan jauh menggunakan aplikasi mekatronik bagi membolehkan ia berfungsi mengikut arahan pengguna. Okey, di mana pada kereta mainan kawalan jauh ini juga mempunyai 4 elemen mekatronik iaitu elektrik, elektronik, mekanikal dan kawalan dan pengatur caraan. Okey. Elemen elektrik. Elemen elektrik kita boleh lebih faham di mana elektrik kan, ia mempunyai komponen bekalan kuasa iaitu sama ada bateri AA yang berkapasiti 3 volt. Ini dalam kereta kawalan jauh lah. Bateri ini membekalkan kuasa elektrik kepada litar dalam kereta mainan dan panel kawalan jauh. Ini contoh kereta mainan yang cikgu tunjukkan tadi . Okey, nombor 2, apa yang ada elemen elektronik dalam kereta kawalan jauh? Komponen elektronik utama dalam sistem kereta kawalan jauh terdiri daripada litar bersepadu iaitu kita panggil litar terkamil dan pemacu motor. Elemen elektronik berfungsi sebagai pengawal yang mengawal daya kilas dan halaju motor. Okey, ini macam mana elemen elektronik dalam kereta kawalan jauh. Okey, seterusnya elemen mekanikal terdiri daripada gabungan motor, gear dan roda. Motor dan gear berfungsi untuk menghasilkan putaran roda untuk bergerak. Motor yang digunakan adalah dari jenis motor arus terus atau DC. Sebuah motor DC digunakan untuk menggerakkan roda belakang dan sebuah motor DC digunakan untuk mengawal roda hadapan ke kiri atau ke kanan. Okey, ini dia contoh gabungan motor DC, gear dan roda pada kereta kawalan jauh. Okey anak-anak, kalau sekiranya kita dapat bersemuka nanti, cikgu nak suruh awak pasang komponen-komponen elemen dalam mekatronik ini iaitu kereta kawalan jauh sebagai aktiviti bagi topik ini. Okey, seterusnya elemen yang keempat, elemen kawalan dan pengatur caraan di mana terdiri daripada pemproses mikro dan sistem kawalan yang telah diatur cara untuk hasilkan tindakan yang pelbagai bergantung kepada kehendak pengguna. Ini adalah contoh gambar foto papan litar kereta. Okey, di mana gambar foto sistem kawalan sebelah kanan. Okey.
Okey, apa yang anda tengok sekarang 1.14 adalah menghasilkan gambar wajah blok. Okey. Anda mesti ataupun awak lah kan, mesti memahami macam mana untuk menghasilkan gambar wajah blok. Okey, kalau dalam buku teks awak boleh rujuk muka surat 18. Okey. Di mana dalam gambar wajah blok ini ia ada 3 bahagian, iaitu bahagian masukkan, kawalan dan keluaran. Di mana masukkan ini kita panggil input. Kawalan, tempat ia memproses, dan tindakan dia bertindak, action dia kita panggil keluaran, iaitu output. Contoh masukkan istilah contoh. Contoh pada kereta kawalan jauh. Istilah untuk masukkan ini, kereta kawalan mesti mempunyai bekalan kuasa. Bekalan kuasa adalah bateri lah pada kereta kawalan jauh. Dengan adanya bekalan kuasa, ia memberi bahagian kawalan ini pemprosesan mikrogelombang radio. Dengan bekalan kuasa ini juga akan berlaku pemprosesan mikro. Ini kita panggil bahagian kawalan. Tiada bekalan elektrik, kawalan ini tidak berfungsi. Jadi dengan adanya bekalan kuasa, kawalan ini berfungsi, pemprosesan mikro, gelombang radio, dan setelah ia berfungsi, ia memberikan kereta kawalan jauh bergerak. Itu kita panggil keluaran, output, di mana macam mana ia bergerak, melibatkan apa komponen dia? Motor pemacu, motor pembelok. Dan dengan adanya gerakan motor ini akan menggerakkan roda sehingga kereta kawalan jauh itu bergerak. So, dalam blok diagram, istilah yang perlu awak tahu adalah 3. Masukkan, kawalan dan keluaran. Faham? Contoh masukkan apa dia? Bekalan kuasa. Contoh kawalan, pemprosesan mikrogelombang radio. Kenapa gelombang radio? Kereta kawalan jauh kan juga berbunyi kan? Pemprosesan mikro pada papan litar itu. Dan sehinggalah motor bergerak. Ia memberi arahan, bahagian kawalan memberi arahan, motor bergerak. Motor pemacu, motor pembelok, sehinggalah roda dengan adanya motor ini pun boleh bergerak, berpusing kiri dan kanan dan ke hadapan. Ini kita panggil bahagian keluaran. Seterusnya, menghasilkan gambar wajah blok diagram produk mekatronik sedia ada. Ini contoh pelajar mesti melakarkan blok diagram bagi sesuatu produk sedia ada. Sama ada nak buat mesin basuh, automatik, kereta kawalan jauh, ataupun pintu automatik, boleh belaka. Contoh bahagian apa? Masukkan, mesti kena ada first kali. Masukkan melibatkan bekalan kuasa. Setelah ada bekalan kuasa, memberi bahagian kawalan, di mana berlaku pemprosesan mikrogelombang radio dan pemprosesan mikro. Sehinggalah setelah ia memberi kawalan dan memberi arahan, sehinggalah keluarnya output keluaran, di mana tindakan motor, pemacu, pembelok akan menggerakkan roda untuk
kereta kawalan jauh. Ini contoh kereta kawalan jauh lah. Okey. Gambar wajah blok kereta permainan kawalan jauh yang akan ditambah baik. Okey. Kereta kawalan jauh yang akan ditambah baik, anda boleh tengok muka surat. Kalau buku teks, anda boleh tengok muka surat ditambah baik kan. Okey, contoh muka surat 25. Okey, di mana kalau ditambah baik ni apa yang kita nak tambah ni? Elemen yang dicadangkan untuk diubah suai adalah elemen elektrik dan mekanikal pada bahagian keluaran dan proses. Apa dia nak ubah suai ni? Okey, contoh di sini dia nak ubah bahawa ada motor dan berus. Maksudnya kereta kawalan ini ada berus untuk dia berfungsi sebagai seperti penyapu lah. Kereta kawalan jauh ini boleh berfungsi juga sebagai kereta menolong untuk membersih apa-apa atas lantai. Jadi ia nak tambah motor dan adanya berus. Yang tadi kita tengok contoh hanya menggerakkan roda pada kereta kawalan jauh kan. Okey, lagi satu dia tambah baik kereta itu, dia nak tambah berus supaya fungsinya jadi lebih. Okey. Jadi mesti ada sebab penggunaan yang okey. So jadi ini adalah yang ditambah baik seham. Okey, kat sini kita nampak bekalan kuasa 3 volt ditambah dan pada kereta kawalan jauh itu dia letak berus supaya berus ini fungsinya boleh menyapu lantai. Okey. Jadi mesti tambah motor. Okey, so ini adalah contoh macam mana kita nak lukis, nak lakar gambar rajah block diagram. Okey, untuk kereta kawalan jauh yang ditambah baik. Okey. Okey, ini contoh. Sebelum kita melakukan penambahbaikan, okey, sebenarnya IBT daripada tingkatan 1, tingkatan 2 lagi, awak sentiasa sebelum menghasilkan produk, kita mesti membuat lakaran. Betul tak? Okey, menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suaikan berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Contoh yang kita tengok tadi gambar rajah blok di mana kita nak tambah berus kan. Ini dia. Okey, contoh kereta. Okey, nak tambah berus jadi tambah motor. Tambah motor kita kena tambah bekalan kuasa. Okey. Membuat penambahbaikan, proses penambahbaikan. Elemen yang dicadang untuk diubah adalah elemen mekanikal dan digabungkan bersama dengan alat pembersihan lantai iaitu berus lah. Okey. Komponen elemen. Okey. Contoh komponen elemen motor DC dan alat pembersihan. Apakah fungsinya? Motor DC dan alat pembersihan berfungsi apabila pengawal alat kawalan jauh ditekan oleh pengguna. Status ia pun akan berfungsi. Okey, kelemahan. Daripada setelah kita membuat lakaran, membina produk, kita pun mesti review produk kita dengan kita tengok apakah kelemahan produk yang kita hasilkan dan mesti ada cadangan penambahbaikan sekiranya ada kelemahan. Tetapi produk kita juga dalam masa yang sama mesti ada kekuatan. Contoh kat sini kan, kelemahan dia sampah yang tidak dapat dikutip. Bukan semua sampah yang pada berus itu boleh disapu. Mungkin ada orang kata bersih yang tidak betul-betul bersih. Sampah yang besar-besar je lah boleh sapu kan. Okey, cadangan penambahbaikan. Mungkin kereta kawalan jauh untuk fungsi pembersihan lantai juga
perlu mempunyai mekanisme untuk mengutip dan menyedut sampah. Bukan mengutip saja, sedut. Seperti fungsi sebagai vacuum lah. Okey. Kekuatannya. Okey, kekuatan pada kereta kawalan jauh yang cikgu tunjuk contoh itu, ia mempunyai pelbagai fungsi bagi suatu produk, iaitu menambahkan elemen pembersihan pada kereta mainan kawalan jauh. Okey, kekuatan dia fungsi bertambah. Bukan main saja, sambil main boleh mencuci lantai. Okey, itu. Maksudnya satu produk ni mesti ada kekuatan produk tersebut dan dalam masa yang sama ada kelemahan. Dan kelemahan itu kita buat penambahbaikan. Contoh, buat tambah lagi fungsi menyedut sampah. Begitulah. Okey. Jadi faham setakat ni? Okey. Okey. Cikgu rasa anak-anak faham kan apa yang cikgu bagi tahu berkaitan maksud mekatronik, okey, elemen reka bentuk apa yang terlibat dalam mekatronik ni. Okey, dan cikgu dedahkan macam mana blok diagram mekatronik yang melibatkan masukan, kawalan dan keluaran atau output. Kalau masukan tu input, okey, kawalan tu pemprosesan mikro kan. Okey, dan keluaran adalah output. Okey. So, okey, setelah mendengar video pengajaran ini, apa yang perlu anak-anak buat? Okey, cikgu nak dalam buku nota panjang, buku log yang tahun lepas, kalau ada, masih ada lagi, okey, boleh guna. Anak-anak guna untuk membuat nota. Okey, macam mana cikgu nak buat nota ni? Membuat nota, anak-anak boleh rujuk video pengajaran yang cikgu tunjukkan, ambil je poin-poin kat situ, atau anak-anak boleh rujuk buku teks atau buku rujukan membuat nota ringkas. Okey. Dalam nota itu, anak-anak mesti memberi maksud. Okey, apakah maksud reka bentuk mekatronik? Okey, cikgu nak anak-anak boleh rujuk. Senang saja buat nota kan? Okey. Dan muka surat 7 buku teks, anak-anak boleh lukis. Okey. Sebagai nota, okey, pentermindah, elemen apa yang terlibat. Okey. Lepas tu blok diagram. Okey, muka surat 18. Okey. Dan akhir sekali cikgu nak anak-anak pergi muka surat aktiviti kan. Okey. Latihan setelah anak-anak membuat nota, praktis formatif, muka surat 21. Nyatakan tarif bagi gambar wajah blok. Okey. Lukis gambar wajah blok yang menerangkan sistem mekatronik pada kipas siling automatik. Okey, boleh buat tak? Okey. Jadi praktis formatif ni muka surat berapa? Muka surat 21. Okey, cikgu sangat mengharapkan anak-anak membuat latihan dengan sempurna dan nota dengan sempurna. Okey, siapa yang dah siap boleh PM kepada cikgu tunjukkan hasil tugasan. Dan anak-anak mesti update siap tugasan di dalam grup WhatsApp RBT. Okey. Ikut je arahan apa yang cikgu tulis
dalam grup WhatsApp kelas. Okey, cikgu rasa sampai sini dulu dan kita jumpa lagi PDPR seterusnya pada minggu depan. Assalamualaikum.